Hati tidak memperdulikan kekosongan tangan. Hati tidak memperdulikan kekosongan tangan. Kat tangan dah tak ada apa nak dibelanjakan. Muslimin muslimat, baru ni kan ustazah didatangi satu WhatsApp daripada kawan sekolah ustazah. Dia kata 3 hari bulan 10 hari tu adik ipar dia suami meninggal dunia. Penjual burger saja. Penjual burger sakit, lepas tu dah 4-5 bulan meninggal. 3 hari bulan 10 hari tu meninggal. Jadi sepanjang dia sakit tu, dia dah tak ada kerja apa, dia tak boleh nak bayar sewa rumah. Okay, tak boleh nak bayar sewa rumah. Dia duduk dekat mana ya? Sewa rumah dia murah je dalam 4-500 macam tu lah. Sebab Ustazah tanya, kita nak bantu kan. Ustazah tanya sewa rumah dia berapa dan 4-5 bulan ni. Senang ni, aku ni malas sikit bab angka ni. Kau bagi tahu aku berapa total rumah sewa dia yang sampai kena halau. Kena halau daripada rumah sewa sedangkan dia dalam iddah. Maka diangkut oleh adik-beradik dia pindah ke rumah mak dia. Kan? Takkan kita nak cakap tak boleh keluar daripada rumah di dalam iddah. Kita tak tahu mudarat keperluan di saat itu yang dia dihalau oleh tuan rumah tu sebab dah 4-5 bulan tak nak dengar sebab suami dia sakit ke sebab apa tak nak dengar. So pindah dekat rumah ni. Kesian Zai, baby ni baru lahir ni anak yang kelima. 5 orang anak yatim. Allah, saya tak boleh dengar benda macam tu. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Susahnya hidup. Okay? Jadi bila kita faham apa yang ada kat tangan, bila kita dengar cerita-cerita macam tu, muslimin muslimat, tak peduli dah. Tuhan, aku dengar dia ni macam mana aku nak tolong. Tapi yang kat tangan ni nanti kita macam mana? Allah sedang jemput kita sebab ini bukan scammer ya. Ini benda betul. Anak yatim 5 orang dihalau pula tak boleh. Apa yang dekat tangan ni adalah untuk persiapan aku ni besok ni. Tapi hari ni Allah datangkan kepada kita, kosongkan tangan kita semata-mata mengenangkan akhirat kita. Bukan semua orang boleh buat. Kosongkan tangan kita semata-mata mengenangkan akhirat kita. Besok macam mana? Hujung bulan aku sendiri nak bayar sewa rumah macam mana? Tahulah Allah nak menguruskan. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Allah melihat apa yang ada dalam hati aku ni. Tak nak tengok orang tu susah. Tak nak tengok orang tu kena halau sampai macam tu. Tak nak tengok anak yatim tu menangis pegang tarik kain mak dia yang kena halau. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Esok-esok tahulah Allah nak uruskan. Itu yang ada pada hati Nabi mengajarkan pada para sahabat. Dia tak heran tangan dia kosong hari ni sebab dia tahu yang maha atas, yang maha pemberi takkan buta. Anda cek, sama-samalah kita cek hati kita. Kita sampai tak ke tahap macam tu? Kalau belum lagi, jangan sampai mengaku akulah manusia yang nak mati dalam kezuhudan, buang dunia. Kita nak ingat akhirat. Tetapi benda yang didatangkan kepada kita, muslimin muslimat, kita tak mampu pun sebenarnya. Hanya kita pandai cakap je. Hati tidak mempedulikan kekosongan tangan. Hatta kalau besok aku mati pun, muslimin muslimat dirahmati Allah, mati dalam keadaan berbuat kebaikan kepada Allah. Nampak tak? Sebab Allah datangkan orang-orang macam tu di hadapan kita. Bukan Allah tu tak ada perancangan. Allah boleh je datangkan orang macam tu kepada depan istana. Allah boleh je datangkan orang macam tu kepada rumah sebelah yang kaya raya. Tapi kenapa Allah datangkan orang macam tu kepada kita? Tapi cek dulu, sembang dulu dengan dia, cari mana tuan rumah yang halau dia tu, apa sebab, jumpa keluarga dia. Bukan bila ditelefon, puan ada hutang dekat mahkamah sekian, kalau puan tak bayar, kita daripada Bukit Aman, kita pun main lentok, tengkok, kita pun bagi 1 juta habis macam tu saja. Na'udzubillah. Berfikirlah kita, zakat kita bagaimana, sedekah kita bagaimana, macam mana nak dijaga oleh Allah, muslimin muslimat, kalau kita tak menjaga hak Allah yang Allah pinjamkan sekejap kepada kita. Baik, nombor 4. Okey, muslimin muslimat. Membelanjakan apa yang dimiliki dan tidak mengharapkan apa yang didapati. Ini lebih kurang sebenarnya. Membelanjakan apa yang dimiliki, yang kita ada ni, yang kita miliki ni, dibelanjakan dan tidak mengharapkan apa yang didapati. Sebab itu muslimin muslimat, kita kerja, kadang-kadang orang kata kan, Masya Allah, kerja bagian nak rak, kau dapat apa? Kan?
Ada manusia, contoh Ustazah bercakap tentang siapa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Almarhumah Raudatul Ain, jemaah umrah Ustazah yang pernah viral, yang baru dinobatkan sebagai penerima anugerah belia negara. Dia dapat anugerah ni, diambil award ni, trofi ni oleh ibu dan ayahnya. Kerana apa? Dia telah almarhumah. Allahu Akbar. 40 hari selepas kematian dia, nama dia diangkat sebagai penerima anugerah belia negara. Ustazah tengok live dekat berita TV1. Ustazah hubungi, "Cik, betul ke cik?" "Betul Ustazah. Bapaknya tolak acik suruh naik angkat trofi. Acik tak tahan. Ini baru hari ke-40 Ustazah. Lepas tu acik duduk kat bawah. Suami acik naik ambil anugerah tu. Menangis suami makcik. Setelah matinya orang sebut-sebut, budak muda lagi meninggal, baru setahun bernikah. Tapi kawan-kawan bisnes dia, dia memang buat bisnes daripada zaman belajar, bisnes tudung ni. Orang-orang yang jual tudung beribu-ribu pun ambil basic tu kepada dia. Hebat dia ni ilmu jual tudung secara online lah, Masya Allah. Apa kawan-kawan dia share dekat Facebook dia, muslimin muslimat? Kau ni orang hutang kau pun kau buat selamba je tak tuntut balik. Lepas tu kau ni jumpa kami ni kalau makan-makan dengan arwah ni, Masya Allah, nampak makcik-makcik jual keropok ni, makcik dah makan ke belum? Dia pergi kat makcik tu. Belum, makcik duduk sini makan, keropok makcik ada banyak lagi tak? Ada, tinggal dekat dalam tu. Ada lagi dalam 50 tu semua makcik bawa sini. Dia tak kata bawa sini, 50 tu makcik tunjuk saya dekat mana, kejap lagi saya bawa kereta saya, pergi dekat dia, ambil borong, pergi sedekah dekat orang. Ataupun makcik ada berapa lagi baki keropok, ada 20 keropok, makcik bagi setiap meja ni, nanti saya bayar semua. Tak tahu macam mana nak cakap, dia tak fikir pun pasal diri dia Ustazah, sebab dia ada penyakit kanser. Dalam minda dia ni, untung orang yang Allah bagi dah memang tahu diri ada penyakit. Faham tak muslimin muslimat? Tahu diri ada penyakit. Aku ni tak lama lagi nak hidup. Dia sedar diri, sentiasa sedar diri. Buat apa nak simpan duit yang banyak? Buat apa? Yang tak sedar diri ni, yang sihat, makin montel tu, dia tak sedar diri. Kadang-kadang makin kaya tak sedar diri. Okey, duit aku dah banyak, aku dah kaya, kalau aku sakit, aku akan upah doktor yang paling mahal. Contoh, dia sakit kanser. Jadi pemurah dia tu luar biasa. Kalau dia ni supplier tudung ni kan, dia bagi dekat orang, meniaga muslimin muslimat, janji nak bayar sekian, tak bayar. Lepas tu kawan partner, bukan partner lah, dia ni memang sendirian Berhad punya, sendiri-sendiri, bukan syarikat sedang Berhad. Jadi muslimin muslimat tak tuntut pun hutang. Masa ziarah jenazah dia ni, Masya Allah, orang ramai keliling. Orang yang cakap jumpa suami dia, jumpa keluarga dia, saya akan bayar sikit-sikit, saya ada hutang dengan dia, tapi sebab PKP ni saya susah. Tuan tahu apa yang dia buat? Dia borong, dia dah jadi supplier. Lepas tu orang yang meniaga ni tak boleh nak jual. So dia beli balik semua untuk dia sedekah kepada frontliners, untuk dia macam-macam benda dia buat. Tapi duit dia tak pernah habis. Yang peliknya, duit dia tak pernah habis. Dia gunakan duit dia untuk menolong orang. Masya Allah. Dia tak pernah tak menolong orang, muslimin muslimat. Dia membelanjakan apa yang dia miliki dan tidak mengharapkan apa yang dia dapati. Bila orang kata, kau ni nanti orang tipu kau bla bla. Orang tipu aku, Allah tak buta. Allah tahu nak buat macam mana. Kau tengok orang yang tipu-tipu aku selama ni, ada dia senang? Tak senang pun. Dia senang sekejap je. Dengan yakinnya dia cakap macam tu. Ustazah belajar sesuatu daripada almarhumah ini, Masya Allah. Sahih. Allah tak pernah buta bila kita jujur pada diri kita, jujur pada Allah. Kan Allah akan datangkan pertolongan. Kenapa kita nak takut? Allahu Rabbi. Baik, yang kelima. Tidak menyesal atas apa yang tidak ada dan tidak gembira dengan apa yang ada. Ini hal dunia. Tidak menyesal atas apa yang tidak ada. Kan Ustazah selalu nyanyi. Ustazah nyanyi dekat masjid-masjid. Kan Ustazah kata, apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Apa yang ada jarang disyukuri. Kita ni semua dah memiliki sebenarnya. Allah dah bagi macam-macam. Macam-macam apa Ustazah? Saya ni miskin ke? Ada mata sempurna, ada telinga sempurna, hidung elok, lubang kat bawah, bukan lubang hidung kat atas. Kan? Macam-macam yang Allah bagi sempurna. Sehat Allah bagi. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk memanfaatkan. Ke jalan mana kita nak manfaatkan? Yang ini nombor 5, erti zuhud yang sebenar.
tidak menyesal atas apa yang tidak ada. Yang ada kat dia dihargai. Dia tak menyesal kenapa Allah bagi kat jiran sebelah tu, kenapa Allah tak bagi kat aku. Kan? Menyesal aku beranak. Kalau aku tahu anak-anak aku semua tak guna, aku tak payah beranak dulu. Ada pula yang macam tu. Menyesal aku kahwin dengan si Polan. Kalau aku kahwin dengan tu Polan, contoh kan, tiba-tiba menyesal. Menyesal dengan apa yang tidak ada ni, yang dia tak dapat. Sebab hatinya dah mula dengki kat orang lain. Atau penyakit lain datang. Muslimin muslimat, macam mana aku nak rampas yang ada pada orang lain untuk pindah kepada aku? Dah setan ni berganda-ganda mengapi-apikan, menyucuk-nyucuk. Ni peranan syaitan. Akhirnya na'udzubillah, kita gunakan tokmoh, jatuhkan orang tu dengan kejahatan. Habis duit kita tak apa, asalkan tahta dia tu pindah dekat aku. Contoh, muslimin muslimat dirahmati Allah, kita gunakan semuanya, tak boleh lawan apa yang kudrah dan iradah Allah berkehendak. Kalau Allah kata rezeki ni orang tu punya, kenapa yang kau sibuk sangat? Engkau ada rezeki lain. Kalau kita yakin yang ini, kita akan fokus dengan apa yang kita perbuat. Muslimin muslimat, kita akan fokus dengan apa yang kita buat. Kita tak sibuk dengan apa yang orang dapat. Inilah dia zuhud dari segi istilah. Ada 5 kan yang kita cerita tadi. Tidak menyesal atas apa yang tidak ada dan tidak gembira dengan apa yang ada. Ustazah Zaid dah biasa jumpa dengan ramai orang yang nampak ciri zuhudnya. Dia kaya raya, muslimin muslimat dirahmati Allah, punya segala, tapi dia tak gembira pun dengan apa yang ada. Hatta muslimin muslimat dirahmati Allah, Masya Allah, kita pelik jadi dia, Kak, kereta akak yang tu akak bagi guna dekat budak yang belajar universiti tu, tiap-tiap hari dia siap buat kereta sewa. Apa lagi, dah Ustazah, dia buat kereta sewa tu untuk income dia juga, daripada duduk je kereta tu dekat rumah akak ni, tak ada manfaat apa. Tak apalah Ustazah, kalau dia nak buat tipu ke apa, itu antara dia dengan Allah lah. Dia tak risau muslimin muslimat dengan apa yang dia ada. Dia tak gembira sangat. Kita pula yang wah rumah dia, wah kereta dia, wah masuk rumah dia tenggelam kaki kita dengan kapet dia yang mahal kan. Dia tak happy dengan apa yang dia ada. Sebab dia tahu benda tu datang dari Allah. Dia tahu sekelip mata kalau Allah nak ambil, Allah ambil. Jadi muslimin muslimat, sombongnya tak ada. Ustazah jumpa dah orang-orang macam ni. Dan Ustazah juga jumpa tak kaya lagi, baru on the way nak kaya, sombongnya Tuhan, Masya Allah. Adik-beradik nak datang rumah pun takut. Sebab apa takut? Swimming pool yang aku buat ni untuk aku tidur swimming pool mati terus. So swimming pool yang aku buat ni untuk aku dengan lelaki aku je. Engkau dengan anak-anak kau jangan datang. Aku sanggup bagi kau duit, pergilah sewa hotel mana-mana. Sebab aku tak nak swimming pool aku ni nanti air dia tercemar COVID kalau korang datang. Astaghfirullahalazim. Sebab tu Allah tak bagi mu kaya. Baru on the way nak kaya, bankrupt balik. On the way nak kaya, orang kena tipu balik. On the way nak kaya. Tapi si kaya yang Ustazah selalu bagi contoh macam accidentnya pemilik Dinar kosmetik dulu tu kan. Masya Allah, gila-gila punya kaya raya tu. Tapi bila lepas matinya baru Ustazah kenali siapa beliau ni. Dia kata apa, muslimin muslimat dirahmati Allah, saya rumah besar gini, ada swimming pool gini. Tiap minggu saya dah tak payah sibuk-sibuk nak cuti ke mana-mana. Saya panggil adik-beradik saya semua datang rumah. Saya masak, saya sukalah lecah-lecah semua anak-anak buah. Sebab jiwanya tu ada rasa ingin berkongsi. Dia tak gembira dengan apa yang dia ada semata-mata, tetapi muslimin muslimat dirahmati Allah tak menyesal dengan yang tak ada. Dia yakin orang lain rezekinya dengan cara lain. Kan tenang, aman, bahagia hidup yang macam ni. Masya Allah. Okey, baik, kita tengok. Apabila kita perhatikan menurut syariat Islam, maka di antara pengertian itu ada yang tidak tepat apabila ianya difahamkan secara rambang. Sebab tu kita kena ada ilmu yang pelbagai nak faham. Habis tu Zaza, maknanya zuhud ni kita tak payahlah beli tu beli ni, kita tak payahlah ada rumah. Kita tinggalkanlah rumah kita, kita duduk je lah bawah jambatan. Salah. Anda faham secara rambang, salah. Faham ya? Kalau tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu tidak memiliki kuda yang paling pantas, yang paling hebat, yang paling laju. Kuda yang disayangi oleh Rasulullah. Sebab itulah kenderaan utamanya.
Masya Allah. Kalau ada pedang yang paling mahal dibeli. Untuk apa? Itulah senjatanya. Tapi bukan digunakan untuk berbangga-bangga. Bukan digunakan untuk aku seorang je yang mampu beli macam ni. Bukan. Masya Allah. Muslimin muslimat. Sebenarnya Islam tidak mengharuskan menolak kesenangan secara total. Saya ulang. Sebenarnya Islam tidak mengharuskan untuk menolak kesenangan secara total dan tidak juga mengharuskan kehidupan menderita. Islam tak suruh kita tolak terus, aku tak nak rumah nak duduk bawah jambatan, aku tak nak kereta, aku nak merangkak ke masjid. Islam tak suruh macam tu. Dan muslimin muslimat dirahmati Allah, tidak juga mengharuskan kehidupan menderita. Islam tak suruh kamu memilih hidup. Kak, duduk kat mana sekarang? Duduk dalam hutan, Ustazah. Makan apa? Makan daun-daun dalam hutan saja. Habis tu rumah besar hari tu, saya zuhud, Ustazah. Itu masalah tu. Masya Allah. Okey Kak, selamat hidup macam tu. Rumah besar tu bagi kat saya. Macam tu lah Ustazah akan cakap kalau jumpa orang macam ni. Okey? Apabila nikmat itu diberi segala kesyukuran, tidak rakus dan tidak meremehkannya. Muslimin muslimat. Kan? Syukur. Tak meremehkan orang lain. Islam menggalakkan kita mencari harta sebanyak mana. Tu dia. Kitab ni ajar, Islam menggalakkan kita mencari harta sebanyak mana. Tetapi awas, jangan sampai kita jadi manusia yang tamak, rakus, bakhil dan sebagainya. Allahur Rahman. Maknanya boleh kerja bagai nak rak siang malam, tapi solat di awal waktu juga. Sempat saja berjemaah di masjid surau. Macam mana kita nak buat tu? Quality time dengan Allah. Subhanallah. Islam juga tidak mahu kita hidup menderita, merempat, mengemis kerana kita akan jadi hina. Sebab itu wahai orang Islam, jangan memilih untuk fakir, kelak kamu akan jadi kufur kepada Allah. Kita kayakan diri kita. Abdul Rahman Auf, Masya Allah, contoh-contoh yang subhanallah, dia boleh kutip semua orang-orang yang berhutang. Nah, aku bayarkan supaya Allah muliakan kamu, supaya engkau mulia di sisi orang lain dan engkau tak rasa terhina. Masya Allah, muslimin muslimat. Kerana itu, sifat zuhud yang dikumpulkan di dalam sifat-sifat mahmudah itu, bila difahami dengan praktis syariat Islam, maka ia adalah satu sifat yang menghindar dari cinta. Zuhud ni boleh menghindar dari cinta terhadap harta benda, tidak rakus terhadap kemewahan dunia, menerima nikmat Allah dengan hati yang qanaah dan syukur. Selalu sebut qanaah tapi tak tahu. Qanaah ni yang betul-betul menundukkan hatinya kepada Allah, syukur. Dia tak adalah mendongak, wah bestnya jadi orang kaya macam tu, birthday isteri dia siap boleh main sembuh-sembuh arak lagi. Contoh, muslimin muslimat. Cenderung dengan mengutamakan ganjaran di akhirat. Tak apa, aku tak dapat kat sini, nanti dekat akhirat aku dapat. Tapi wahai orang yang cakap macam ni, tak apa, kat akhirat nanti aku dapat. Mu tak takut ke? Kat akhirat nanti aku dapat. Tapi kita dengan Allah buat lambat-lambat, buat tangguh-tangguh, tak apa, kat akhirat nanti aku dapat. So jangan marah Allah. Jangan marah Allah kalau di akhirat, Tuhan, orang semua dah masuk syurga, kenapa aku lambat sangat? Allah akan jawab, dulu kat dunia bukankah aku last kali kau bagi? Sibuk. Aku ni Zohor pukul 4 petang. Muslimin muslimat, engkau nak bersedekah bagi yang sisa, yang baki-baki tu, kau bagi aku last kali. Na'udzubillah, setiap kali kita nak bagi yang baki sisa kepada Allah, tolonglah fikir keadaan kita di akhirat nanti macam mana. Aku nak jadi orang yang diutamakan oleh Allah, aku nak masuk syurga tanpa hisab, bahkan aku yang akan ikut belakang Rasul. Sebab itulah sifat Rasul. Rasul memilih untuk berdikit-dikit, menderita sedikit. Kerana apa? Nabi memilih kehidupan di akhirat yang begitu hebat. Masya Allah.